Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Menteri Besar Amiruddin Syari, Saudara Menteri Kesuma Stephen Sim, Timbalan Menteri Suhabur Rahman, KSU Khairul Nami, dan pengurusi dan pengurusan Perkeso, rakan-rakan yang saya muliakan. Terima kasih atas kesempatan ini, dan kebetulan selain daripada KSM, Perkeso telah dapat pengiktirafan, jadi saya ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada seluruh keluarga Perkeso. Dan juga semua hadirin, wakil-wakil NGO, UKU yang hadir. Saya nak mulakan dengan sikap kita tentang tema untuk memastikan negara ini madani dengan menyediakan peluang dan kesempatan kepada semua yang kita katakan yang merangkul seluruh kekuatan yang inklusif. Tiada yang terpinggir. Baik. Bagi kita yang mempunyai nilai, apalagi bagi kita yang biasa dengan pengajaran Islam, tahu bahawa di antara tokoh yang sangat agung dan mulia dan tinggi martabatnya, itulah seorang yang bernama Abdullah ibni Ummi Maktum. Beliau buta penglihatan, tetapi diangkat, diiktiraf sebagai salah satu sahabat ulung Rasulullah SAW. Apa pengalamannya? Beliau itu di kalangan yang agak miskin, terpinggir, dan kebetulan buta penglihatan. Ulung-julung kali Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah SWT sebagai pengajaran kepada kita. Apa dia? Rasulullah SAW sedang berbincang dengan tokoh-tokoh kabilah Arab. Kan masa itu dakwah, kalau kita dapat tokoh-tokoh, senang pengikut-pengikut, dia akan ikut. Dalam masa yang sama, Abdullah ibni Ummi Maktum masih menunggu, juga nak bertemu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tentulah berikan keutamaan, kerana pembesar-pembesar Quraisy ini akan membawa perubahan. Dan sekiranya mereka menerima Islam, mudah dalam dakwah. Jadi Rasulullah terpaksa melayani dan menyantuni, dan terpaksa sedikit, maknanya kurang memberi perhatian kepada Abdullah ibni Ummi Maktum. Inilah sekali Quran, ayat Quran diturunkan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Maknanya dia berpaling. Seolah-olah Rasulullah SAW itu berpaling daripada Abdullah bin Maktum kerana urusan yang agak penting. Itu sebagai peringatan kepada kita. Saudara tanya, mengapa bila saya sampai dan ada kalangan VIP yang sudah saya santuni, tapi saya masih turun juga ke belakang, tidak mau orang yang di belakang terasa mereka itu tidak penting bagi saya. Maka saya turun bersalaman dengan mereka. Kerana Rasulullah SAW menyampaikan message, sementara kita harus tahu protokolnya, keutamaan dalam kerja kita, hubungan dengan pembesar yang diamanahkan oleh negara, tetapi jangan kita pinggirkan golongan yang dianggap dari segi protokolnya atau stratanya lebih rendah. Itu pengajaran. Ini maknanya Abdullah ini orang buta. Apa tugas dia? Dalam hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkahul Mukarramah ke Yathrib, yang kemudian dikenali sebagai Madinah Al-Munawwarah, dia tak
berurusan atau berjalan begitu saja. Ada persiapannya. Ada persiapan. Kita nak bawa perubahan madani ini. Kita kan ada persiapan, pencerahan, orang kena faham. Rakyat kena bangkit, tahu tanggungjawab mereka. Tolak rasuah, tolak keangkuhan, tolak ketirisan. Tahu bahawa mereka harus bekerja. Jadi baik, ada nilai yang baik, ada akhlak yang baik. Bekerja bersungguh-sungguh, cari pendekatan baru, cari kaedah baru dan ikhtiar baru. Perkenalkan instrumen baru. Baik. Dalam dakwah Rasulullah SAW, persiapan itu disebut Bai'atul Aqabah al-Ula, Bai'atul Aqabah al-Thaniyah. Dua bai'ah dengan masyarakat Yathrib pada mereka awal. Tapi yang saya sampaikan ini peranan Abdullah ibni Ummi Maktum. Bila Rasulullah nak ke Madinah, ke Yathrib, dia tak pergi saja hijrah. Hijrah itu dengan persiapan. Dan di antara persiapan itu adalah menugaskan seorang yang bernama Abdullah ibni Ummi Maktum yang buta penglihatan itu untuk mengajar masyarakat Yathrib. Termasuk juga seorang lagi Mus'ab bin Umair. Tapi yang saya nak ceritakan apa dia? Kalau Rasulullah SAW dalam pegangan yang tekad kita punya tanggungjawab besar dan mengiktiraf peranan seorang yang buta penglihatan, apalagi kita manusia yang kerdil ini, mampukah kita terus dengan acara bicara soal pembangunan negara madani, transisi tenaga, transformasi digital, dan kita izinkan sebahagian daripada masyarakat kita terpinggir, sama ada di miskin ketara, bandar atau desa, atau kurang pendengaran, atau yang tergolong sebagai OKU. Sebab itu saya ucap tahniah kepada KSM dan khususnya Pekeso kerana ada agenda khusus menangani permasalahan di kalangan OKU berdaftar yang mencecah lebih dari 650,000 rakyat Malaysia. Tahniah dan mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita. Kita juga bersyukur, alhamdulillah, kerana dalam menghadapi kegawatan ekonomi dunia, seluruh dunia menghadapi masalah inflasi, kita bersyukur terlepas daripada permasalahan ini. Inflasi kita tercatat di bawah 2%. Kebanyakan negara-negara termasuk negara Asia, Eropah dan Amerika menyaksikan peningkatan golongan jumlah penganggur. Kita dapat mengurangkan kadar pengangguran. Pelaburan yang tercatat pada bulan Januari tahun ini dan angka yang baru dikeluarkan oleh MITI menunjukkan bahawa jumlah pelaburan yang kita catat merupakan jumlah pelaburan domestik dan luar yang tertinggi dalam sejarah Malaysia. Ya. Semua ini petanda-petanda keyakinan kerana sistem negara dan politik yang stabil. Kita terpaksa menangani permasalahan ringgit. Tetapi kalau ringgit itu jatuh tatkala inflasi naik, pelaburan menguncup, defisit membengkak, itu harus amat membimbangkan. Tetapi kalau ringgit itu lemah, dengan kekuatan ekonomi keseluruhannya, saya yakin insya-Allah Bank Negara Malaysia dan seluruh jentera kerajaan mampu menanganinya seperti kita saksikan hari ini dan beberapa hari kebelakang ini, di mana ringgit sudah merangkak-rangkak lebih kukuh perlahan-lahan, dan saya yakin insya-Allah seperti mana disebut oleh Gubernur Bank Negara, petunjuk jelas bahawa ringgit akan kian mengukuh. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, mengapa saya tekankan soal makroekonomi negara kita yang mampan ini? Kerana dengan kekuatan inilah
boleh kita manfaatkan untuk membela nasib rakyat. Tadi pagi, awal pagi tadi 8 pagi, sebelum mesyuarat jemaah menteri, saya ke Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dan Lembaga Hasil Dalam Negeri, dalam kutipan hasil tahun 2023, mencatat hasil tertinggi dalam sejarah negara kita. Saya bertanya, untuk apa kita kutip hasil? Supaya pemimpin-pemimpin boleh boros, supaya Perdana Menteri, menteri-menteri dan pemimpin kerajaan boleh mengaut kekayaan, atau supaya kita dapat urus negara ini dengan lebih baik dan pulangkan kekayaan itu kepada rakyat. Dan ini alhamdulillah menjadi tekad kita. Saya ucap terima kasih juga kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam menyantuni OKU dan bekas banduan, mengadakan ruang peluang pekerjaan dan latihan kepada mereka. Dan saya harap tidak semuanya hanya bergantung kepada insentif yang disediakan oleh kementerian dengan had RM9,000 program Daya Kerjaya. Tapi saya percaya boleh ditingkatkan kerana dekat sukar kita, baik menteri atau ketua pengarah atau saya, diminta tidur lena dalam keadaan ada OKU yang terlantar. Berilah peluang kepada mereka supaya mereka, seperti mana diceritakan oleh Saudara Stephen Sib tadi, beri kesempatan. Kalau ditanya, apa dia keadilan? Keadilan itu bukan hanya mengambil orang yang tercerdik dan terpintar. Kita ambil orang kurang pendengaran, tidak ada penglihatan, dengan orang yang segar bugar sehat, anak orang kaya dengan sekolah terbaik, dan kita kata kita pilih berdasarkan merit. Tidak semuanya tepat. Kerana justice is after all fairness. Kalau kita fair ni maknanya baru just. Ini kalau kita suruh dia bersaing di kalangan yang kurang sama kedudukannya, maka dia bukan lagi keadilan. Sebab itu saya harap kerajaan, khususnya Perkeso dan KSM, Kesuma, dapat memberikan perhatian bersama dengan semua kementerian dan jentera kerajaan yang ada. Saudara, saya tidak berhajat untuk menjelaskan apa dia perancangan teliti oleh kementerian, khususnya Perkeso dalam konteks ini. Saya nak tumpukan sedikit tentang cabaran Malaysia menghadapi masa depan. Menteri sebut tadi kehadiran beberapa syarikat-syarikat gergasi. Infineon, RM25 bilion. Ya. Kemudian Nvidia, gergasi dalam bidang artificial intelligence, sudah setuju masuk ke Malaysia. Syarikat otomobil besar Geely sedia wujudkan kota otomotif di Tanjung Malim. Apa relevansinya kita? Kita kena sediakan tenaga mahir. Maka latihan tambahan kemahiran, upskilling, itu patut diberikan tumpuan. Saya nak gesa KSM dan Perkeso tak payah terikat dengan sistem pendidikan yang ada. Dia terpaksa ikut struktur yang ada. KSM dan Perkeso harus ada kebebasan untuk melihat keperluan semasa. Kita dikejutkan umpamanya syarikat baru selain pada Nvidia, gergasi AI, muncul Open AI dengan ChatGPT. Suatu ikhtiar, penemuan baru yang menggemparkan. Dalam masa yang singkat, OpenAI sekarang perkenalkan Sora, apps baru yang paling canggih, boleh menzahirkan apps yang cukup
hebat, boleh menyaingi Bollywood dan Hollywood. Ya. Maka, apakah kita harus tunggu sehingga ada fakulti khas, ada jabatan khas? Apakah tak mungkin Perkeso fikir ke arah ke depan ini dan tak terikat dengan latihan-latihan bentuk lama? Orang yang sudah lama bekerja, ya, sama ada yang baru, tentunya baru bagi tumpuan, ya, yang 18, 19, 20-an, yang 30-an. Apa kata kalau kita mulakan dengan staf Perkeso sendiri, yang sudah 30-an dan 40-an, beri dia program upskilling ini. Dan pastikan dia berikan contoh yang baik bahawa upskilling dalam bidang-bidang AI yang baru dan mencabar ini dapat mereka kuasai supaya dapat terangkat mutu tenaga kerja kita. Kemudian kita pindahkan kepada kawasan-kawasan lain di kalangan pekerja, dan saya harap Kesatuan Sekerja akan melihat perkara ini. Kadang-kadang kita ini terlalu terikat, ya, menteri dengan pemikiran kementerian lamanya, KSU dan KP kerana sukatan-sukatan dan peraturan lamanya. Ya. Begitu Kesatuan Sekerja dengan format dan keutamaan Kesatuan Sekerjanya. Jadi hal-hal yang baru tak sempat kita gapai. Sebab itu tema saya selalunya mengatakan, dengan AI, dengan IT, dengan upskilling, bermakna kita nak gapai yang di langit, menggapai langit. Ya. Mencapai sesuatu yang baru. Dan ini tidak dalam kuliah. Dalam kuliah kita 10 tahun yang lalu sudah ketinggalan. Jurutera yang belajar 15 tahun yang lalu akan dapati bahawa beberapa program dan penemuan baru itu sudah jauh lebih ke depan. Yang belajar IT di universiti 5 tahun yang lalu akan tidak pernah terkenal sangat dengan OpenAI, dengan ChatGPT, dengan Sora, kerana ini semua penemuan-penemuan baru. Sebab itu saya katakan upskilling harus juga dapat mencungkil tenaga yang terbaru. Pilih mana-mana kepakaran yang ada. Pinjam mereka sekejap. Biar dia bagi taklimat. Dan biarlah pengurusan Perkeso dan KSM itu dapat menguasai bidang yang sedikit dan kemudian minta mereka sampaikan kepada kalangan yang dipilih. So, saudara, saya tentunya harus tekankan bahawa selain daripada TVET yang kita bagi tumpuan yang besar dengan kerjasama Petronas, JLC yang banyak ini, memang saya tidak nafikan. Tetapi saya tidak fikir Malaysia boleh melonjak ke depan dengan hanya pertahankan apa yang ada. Sistem pendidikan kita memang baik. Tenaga kerja kita dan jurutera kita baik. Lulusan TVET kita baik. Tapi tidak cukup dalam persaingan dengan perubahan yang sangat cepat. Saya sering menyebut tentang apa yang disebut zaman atau era pasca normal, post-normal times. Post-normal times itu apa dia? Chaotic, kompleks, ada kontradiksi. Ya, tetapi kepesatan perubahan, kepantasan perubahan itu menakjubkan. Orang yang memikir dan mengurus mengikut kaedah lama akan ketinggalan. Kita mahu Malaysia ini hebat. Kita mahu Malaysia ini terangkat. Kita mahu Malaysia ini maju dan dapat bersaing dengan semua negara-negara maju. Kita tidak boleh capai kalau kita gunakan kaedah lama. Saya mahu Perkeso dan Kesuma mendepani persoalan ini. Ada kebebasan dan ruang upskilling yang luar daripada sistem pendidikan yang kita biasa dan kenal. Dan insyaAllah dengan Menteri dan Timbalan Menteri, KSU dan juga tenaga keluarga Perkeso, saya harap ambil perhatian. Ya. Saya tidak punya jawapan dalam semua perkara ini. Yang saya tahu, kalau kita tak lakukan perubahan, kalau kita tak bersedia meninggalkan kaedah lapuk yang lama, memikir ke depan, menggali instrumen ikhtiar baru, perkenalkan, menggunakan beberapa ruang dan kaedah baru, kita akan ketinggalan. Saya tekankan hal ini kerana saya yakin Kesuma dan Perkeso punya keupayaan. Sama ada itu
pelajar atau pelatih itu OKU atau tidak, bagi saya itu secondary. Yang penting peluang mesti diberikan. Kita akan ketepikan beberapa kaedah dan karenah birokrasi. KSU akan pastikan. Kita akan cuba robah apa-apa peraturan yang ada, asalkan bawa kepada menteri dan kementerian, dan bawa kalau perlu ke jemaah menteri. Dan saya akan bagi jaminan, selagi saya dapat amanah ini, saya akan pastikan kita boleh rombak asalkan kita boleh capai kemajuan yang diharapkan. Kerana Malaysia berhak terangkat semula sebagai negara maju dan hebat di dunia ini. Itulah tujuan saya hadir pada hari ini. Memperkukuh keterangkuman. Memastikan kita beralih dengan anjakan baru. Tidak terikat, melainkan yang baik dan perlu dipertahankan. Dan robahlah dengan sebaiknya. Istilah-istilah memukau tidak akan bermakna. Anjakan paradigma. Perubahan menyeluruh. Ini semua slogan. Tapi yang akan menentukan ialah dalam tempoh 1 bulan ini. Apa cadangan khusus per KSU dan KSU diangkat kepada menteri supaya dapat dimaklumkan kepada saya dan jemaah menteri. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan keputusan yang dibuat, cadangan bagaimana boleh kita adakan kejutan baru dalam bentuk latihan, termasuk apa yang dimaksudkan upskilling, jauh lebih hebat daripada apa yang kita lakukan sebelum ini. Dan ini sudah tahu gesaan kita dalam beberapa perkara yang kita lakukan. Kita tempoh 1 bulan bagi laporan. Saya pergi ke Melaka Tengah, tengok IPD dia dah daif, lusuh. Maka kita bagi tempoh 1 bulan, rencana pemindahan, laporan dalam 1 bulan. Maka dalam 1 bulan tadi di mesyuarat jemaah menteri ada laporan tentang tindakan ini ambil. Sudah, kalau ada di bawah pimpinan menteri dan KSU, pastikan laporan 1 bulan, maka kita tahu ada tindakan. Laporan kemajuan tiap bulan. Dan saya harap rakan-rakan PKSU tidak anggap ini sebagai satu beban, tapi suatu kesempatan luar biasa. Bahawa PKSU diberikan amanah dan kepercayaan yang besar untuk membawa perubahan yang sangat mendesak dan kritikal bagi negara Malaysia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.